Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan mengenai isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan kesannya terhadap negara. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang ahli, iaitu Muhammad Akil Aiman, Muhammad Amir Zafran, Muhammad Nasrul Afiq, Muhammad Hilmi Hakim, Nur Isyirah Hayati, Nur Izzah Wahidah, Iklimah Umarah dan Fatimah Azhara. Terdapat 2 objektif kajian bagi kajian kami. Yang pertama ialah menganalisis punca-punca yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Objektif kedua ialah menganalisis kesan isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja terhadap negara. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang telah ditanyakan kepada ChatGPT. Terdapat 2 tema dan 5 persoalan. Tema 1 ialah punca, manakala tema 2 ialah kesan. Terdapat 3 persoalan pada tema 1. Soalan pertama, apakah faktor utama yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja? Kami memilih soalan ini kerana kami ingin mengenal pasti punca utama berlakunya masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada masa kini. Hal ini penting kerana untuk mendapatkan pemahaman dan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimanakah masalah tersebut berlaku dan membantu mengesan perubahan serta trend dalam masyarakat. Soalan kedua, apakah faktor persekitaran keluarga memainkan peranan dalam pembentukan nilai dan akhlak remaja? Kami memilih soalan ini kerana mendapati bahawa persekitaran keluarga dapat mempengaruhi pembentukan nilai dan akhlak remaja. Kerana keluarga yang bermasalah dapat mendorong seseorang mengalami tekanan. Oleh sebab itu, mereka akan mula untuk melupakan segala masalah yang dialami. Seterusnya, soalan ketiga, bagaimana teknologi dan media sosial memainkan peranan dalam mempengaruhi akhlak remaja pada hari ini? Kami memilih soalan ini kerana remaja masa kini sangat terdedah dengan teknologi. Semasa menggunakan media sosial, kita kerap melihat beberapa posting di media sosial yang menunjukkan akhlak remaja semakin teruk. Oleh sebab itu, banyak remaja terdedah dengan posting yang dimuat naik oleh beberapa orang yang terkenal yang menunjukkan akhlak tidak baik dan menjadi ikutan. Sebab-sebab soalan dipilih berdasarkan daripada pertanyaan ChatGPT untuk tema yang kedua ialah apakah kesan jangka panjang daripada isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Kami memilih soalan ini oleh kerana membolehkan kami membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks untuk menentukan apakah langkah yang boleh dilaksanakan untuk mencegah masalah daripada menjadi semakin teruk. Tema yang kedua untuk soalan yang kedua ialah sejauh mana pengaruh rakan sebaya memberi impak terhadap akhlak remaja. Kami memilih soalan ini oleh kerana seseorang itu mudah terpengaruh dengan rakan sebaya kerana sentiasa meluangkan masa bersama lebih daripada keluarga. Oleh itu, salah dalam memilih rakan juga mendorong seseorang itu terikut dengan tingkah laku rakan mereka. Okey, seterusnya adalah aspek utama yang menunjukkan peranan faktor persekitaran keluarga dalam pembentukan nilai dan akhlak remaja. Terdapat 4, iaitu komunikasi dalam keluarga, pendidikan moral, sokongan emosional dan perhatian keluarga. Yang pertama sekali, komunikasi dalam keluarga. Ia amat penting kerana apabila sesuatu keluarga itu sering berkomunikasi, maka anak-anak mereka tidak akan terabai dan anak-anak mereka akan terus mendapat semangat daripada ahli keluarga, dapat dorongan dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua adalah pendidikan moral. Apabila ahli keluarga sering menunjukkan tingkah laku yang baik, sering mengajar anak-anak mereka tentang perkara kebaikan, maka anak-anak mereka sewaktu remaja ataupun sewaktu mereka besar, mereka akan melakukan perkara yang diajarkan oleh keluarga mereka. Yang ketiga adalah sokongan emosional. Terdapat segelintir remaja yang emosi mereka sering terganggu akibat daripada sering dibuli di sekolah dan sebagainya. Maka peranan ahli keluarga adalah dengan memberikan sokongan emosional, iaitu dengan memberikan kata-kata semangat dan sebagainya supaya emosi mereka tidak mudah terganggu akibat daripada perkara-perkara yang terjadi di luar sana. Dan yang terakhir sekali adalah perhatian keluarga. Perhatian
Perhatian keluarga amat penting kerana jika seseorang remaja itu tidak diberikan perhatian oleh ahli keluarganya, maka sikap mereka kemungkinan akan berubah dan disebabkan itulah berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak remaja pada hari ini. Pendedahan yang meluas terhadap konten digital dapat memberi impak positif atau negatif terhadap perkembangan moral dan nilai-nilai remaja. Media sosial membolehkan remaja berinteraksi dengan pelbagai pandangan dan nilai dari seluruh dunia. Teknologi juga memudahkan akses kepada maklumat termasuk yang tidak sesuai untuk remaja. Konten negatif seperti keganasan, pergaulan bebas dan penggunaan dadah mungkin dapat merosakkan akhlak remaja yang masih dalam proses pembentukan nilai-nilai remaja. Kesan daripada pengaruh media yang tidak bertanggungjawab menyebabkan standard moral remaja di Asia semakin merosot. Penggunaan media massa yang lain seperti majalah juga memberi impak yang negatif terhadap perkembangan perilaku remaja. Menurut Asia Salji 2002, pelbagai majalah yang berunsur kurang mendidik pembaca yang kini terdapat di pasaran telah memberi pengaruh yang besar dalam perkembangan akhlak remaja. Hal ini kerana majalah tersebut berbentuk hiburan semata-mata dan tidak memberi impak yang positif kepada perkembangan akhlak generasi muda. Secara tidak langsung, budaya ini dapat mempengaruhi pemikiran para pembaca yang kebanyakannya terdiri daripada remaja muda dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama yang kukuh. Tambahan pula, tekanan sosial dari media sosial seringkali memberi tekanan tambahan kepada remaja. Rasa tidak puas hati terhadap penampilan diri atau kehidupan sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan emosi dan akhlak remaja. Baik, kita beralih kepada analisis yang kedua, iaitu kesan jangka panjang daripada isu keruntuhan akhlak remaja terhadap negara dan masyarakat. Kesan yang pertama kepada negara iaitu negara akan kehilangan generasi dan kepimpinan pada masa hadapan. Oleh hal yang demikian, peluang untuk pembangunan dan kemajuan negara akan merosot kerana kurangnya generasi muda yang mampu berdaya saing pada masa hadapan. Selain itu, imej negara akan terjejas. Sejurus dengan keselamatan negara akan terancam yang berpunca daripada peningkatan gejala sosial secara berleluasa. Seterusnya, kesan jangka panjang yang lain daripada isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ialah kesan kepada masyarakat, di mana masyarakat akan porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Hal ini kerana wujudnya perspektif yang negatif daripada masyarakat kepada remaja tersebut, ekoran daripada perlakuan-perlakuan negatif ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak bermoral yang ditunjukkan oleh remaja tersebut. Kesan daripada itu, ia akan mencetuskan konflik di antara mereka. Tanpa kita sedari, ia juga boleh membawa kepada pergaduhan sesama sendiri. Kajian ini memberi rumusan mengenai penyelesaian tentang punca-punca berlakunya isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan kesan jangka masa panjang kepada masyarakat dan negara. Dalam tema pertama kajian ini menjelaskan tentang persekitaran keluarga memainkan peranan penting ataupun dijadikan sebagai punca utama dalam membentuk nilai dan akhlak remaja selain teknologi dan media sosial. Selain itu, penggunaan media massa juga memberi pengaruh dalam pembentukan akhlak remaja. Dalam tema kedua pula, pengaruh rakan sebaya jelas menyukarkan dalam pembentukan pembangunan masyarakat serta memberi kesan kepada negara. Terdapat beberapa cadangan yang ingin saya kemukakan untuk mengatasi keruntuhan akhlak remaja yang berlaku. Yang pertama sekali, remaja perlu meminta dorongan daripada keluarga, rakan-rakan dan pihak kaunseling. Dan yang kedua, masyarakat perlu memainkan peranan penting seperti sentiasa memerhatikan serta menegur remaja yang melakukan perkara yang tidak baik, dan juga masyarakat perlu memberi nasihat kepada mereka. Kepada remaja-remaja di luar sana, ingatlah bahawa anda semua adalah pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Hal ini kerana anda semua akan menjadi tulang belakang kepada negara dan akan memajukan negara pada masa akan datang.